masa yang panjang kerana saya rasa kita nak buka soalan saya respon secara informal ya. Yang pertama, persoalan cabaran kita sekarang ini ialah kita nak gantikan kerajaan Barisan Nasional, Pakatan Rakyat dan Amalan Tahlil Siasi bagi PAS. Ianya bukan satu kerjasama yang bertujuan untuk menghadapi pilihan raya semata-mata. Cabaran kita ialah cabaran untuk membentuk kerajaan gabungan kongsi kuasa, dan ini malangnya tidak dipahami oleh sebahagian daripada pimpinan-pimpinan PAS itu sendiri ya. Dan apabila didapati bahawa PAS berada dalam gabungan yang membentuk kerajaan di mana kursi PAS adalah tidak dominan seperti mana yang disebutkan oleh saudara Hasbi tadi, maka mereka panik dan menimbulkan keraguan terhadap persoalan Pakatan Rakyat itu sendiri. Kita sebenarnya tak perlu nak takut, walaupun dalam keadaan kita memerintah, kita tak dominan. Kita dominan di Kedah, tapi kita kalah. Kita tak dominan di Selangor pada 2008, tapi kita dominan sekarang. Ini bukan merupakan satu masalah. Kenapa? Kerana walaupun kita tak dominan, Pakatan Rakyat adalah satu pakatan yang bekerja atas dasar kata sepakat, government by consensus. Bila dikatakan kata sepakat, maknanya ianya bukan berdasarkan kepada jumlah kursi dan undi yang akan dilakukan oleh parti-parti yang membentuk kerajaan. Apa dasar yang nak dilaksanakan? Ianya walaupun tak ada kursi, mesti mendapat persetujuan setiap parti dalam gabungan ini. Ini yang kita kena faham. Kalau tidak, maka gabungan itu akan pecah ya. So coalition government which works on the basis of consensus, satu parti pemerintahan yang bergabung, yang terdiri daripada beberapa parti yang mentadbir dan mengurus dan bergerak atas dasar kata sepakat, menjamin hak setiap parti walaupun parti itu tidak mempunyai kursi yang banyak. Kerana bila nak tentukan dasar, ianya bukan ikut suara ramai, tapi semua parti mesti setuju ya? Dan ini merupakan satu perkara yang pimpinan kadang-kadang tak faham. Itulah sebabnya bila kita memerintah di negeri Perak, ada pimpinan yang tak rasa selesa kerana kita hanya 5 kursi, 7 kursi, 6 kursi ya? Dan PKR 7 kursi dan DAP 18 kursi ya? Macam mana kita nak berkuasa? Hakikatnya walaupun kita 6 kursi, kalau kita tak setuju pada sesuatu, maka Pakatan Rakyat tak boleh laksana ya? So ini kita faham ya? Kerana kalau kita nak bawa satu perubahan, kalau kita meletakkan syarat yang terlalu besar hingga menjadi satu penghalang kepada akan terbentuknya satu kerajaan yang baru, maka ianya akan gagal. Dan ada banyak perkara-perkara yang boleh digunakan sebagai jaringan keselamatan bagi kita, seperti mana yang disebutkan tadi, apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Pakatan Rakyat kita dah ada, kita punya common framework tadi yang saudara Hasbi sebut, soal hak kedudukan istimewa orang Melayu. Ianya telah dipersetujui oleh semua. Ianya sebenarnya tidak isu, it's a non-issue. Soal 4 perkara di dalam perlembagaan yang akan dipertahankan oleh Pakatan Rakyat. Nombor 1, Islam sebagai agama resmi. Nombor 2, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu. Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Nombor 4, hak ataupun kedudukan istimewa orang Melayu ya? Lalu ianya tidak merupakan satu isu. Tak ada orang yang cabar pun, tetapi ianya saja digembar-gemburkan untuk menjadikan ianya isu seolah-olah ianya terancam. Sedangkan tidak mungkin dan mustahil perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan ini akan dicapai oleh mana-mana pihak ya? Lalu yang penting sekarang ini ialah kita nak bentuk kerajaan. Bila kita bentuk kerajaan, walaupun kita kursi tak banyak, tetapi kita mengawal. Kerana apa? Kerana persetujuan kita diperlukan untuk semua dasar yang nak dilaksanakan. Kalau kita tak setuju, jatuh kerajaan. Lalu apa yang kita nak takut ya? Apabila kita ada kerajaan yang sebegitu rupa, saya nak beri contoh sebagai Selangor lah ya. Macam mana kita daripada 8 kursi kita boleh dapat 15? Kerana kita bergerak di bawah perlindungan kerajaan Pakatan Rakyat
untuk memberikan pengisian dan memberikan kefahaman, menambahkan sokongan daripada orang bukan Melayu dan orang Melayu. Ya, saya selalu nak buat ringkas, buat perumpamaan di kota Madinah sebelum berlakunya hijrah Rasulullah SAW. Kerajaan yang di kota Madinah itu bukan kerajaan Islam. Selepas Bai'ah Al-Aqabah yang pertama, yang mana orang-orang Yathrib kembali ke Yathrib, Mus'ab ibn Umair pergi ikut bersama dengan mereka, duduk di bawah naungan kerajaan kota Madinah yang bukan lagi kerajaan Islam, tetapi ianya merupakan kerajaan yang membenarkan Mus'ab ibn Umair untuk melakukan penyampaian risalahnya kepada setiap satu rumah di kota Madinah. Sehingga selepas itu telah berlakunya peristiwa Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Bila berlakunya Bai'ah Al-Aqabah yang kedua, yang jauh berbeza dengan Bai'ah Al-Aqabah yang pertama, Bai'atul Nisa dengan Bai'atul Harb, maka barulah berlakunya hijrah oleh Rasulullah SAW. Barulah tertegaknya kerajaan Islam. Lalu apa yang kita nak ialah satu suasana di mana Pakatan Rakyat memerintah, dan di bawah naungan kerajaan Pakatan Rakyat ini, dakwah Islam ini tidak dihalang. Kalau kita duduk di bawah UMNO Barisan Nasional, dia halang. Ya, yang kerajaan negeri Pahang dia dah istihar bulan Ramadan, tak ada kuliah, tak ada tazkirah. Betul. DAP tak pernah halang, PKR tak pernah halang. Ya. Tapi bila kita dah pegang, kita kena manfaatkan. Dan di sinilah mungkin, ya, saya nak kata bahawa adanya dominance kita di Kedah telah tidak menjamin keuntungan bagi kita, sedangkan tidak adanya dominance kita di Selangor tidak menghalang keuntungan bagi kita. Maknanya persoalan nak dapatkan keuntungan ataupun sebaliknya bukan bergantung pada dominance, bergantung kepada cara kita manfaatkan kedudukan kita dalam satu kerajaan yang merupakan kerajaan gabungan yang tidak menghalang kita daripada membuat kerja. Ya, ini satu. Ya. Nombor dua, tentang soal Kota Damansara. Tadi saudara disebut, kerana dah disebut, saya kena sebut lagi lah. Ya. Saya bukan mengkritik Presiden. Saya tengok satu keputusan, saya pisahkan keputusan itu daripada pribadi yang buat keputusan. Ya. Analisa saya, seperti mana saudara Azmi mungkin dia dah baca dalam blog saya langsung tak sebut nama Presiden, saya langsung tak sebut siapa yang membuat keputusan itu. Hanya saya sebut keputusan yang dibuat itu adalah tersilap. Kerana apa? Kerana ada 4 natijah, semuanya tak baik. Nombor 1, UMNO menang. Saya tak tahulah kalau itu natijah yang kita nak. Kalau kita nak tahu strategi itu baik ataupun tak baik, betul ataupun silap, bukan betul dari sudut syarak, betul dari segi ketepatan strategi itu. Kita kena tengok sama ada bila kita gunakan strategi itu, kita capai matlamat kita atau tidak. Apa yang kita telah capai di Kota Damansara? Nombor 1, UMNO menang. Adakah itu yang kita nak? Nombor 2, PAS dan PKR gaduh. Adakah itu yang kita nak? Nombor 3, PAS dengan PAS gaduh. Adakah itu yang kita nak? Nombor 4, orang bertikai sejauh mana komitmen kita kepada Pakatan Rakyat. Soal sekiranya dia sosialis dan disebutkan tentang soal Mesir dan Ba'ath dan sebagainya, berapa ratus kursi yang PSN ataupun calon PSN diberi di bawah PKR? Berapa ratus kursi? 1 di Kota Damansara, 2 di Sungai Siput, yang 2 lagi di Semenyih, dan 1 lagi di Jelapang tak dipersetujui oleh PKR. Kalau apa yang kita takut sangat dengan komunis ni atau sosialis ni? Ya? Dan 5 tahun di negeri Selangor, Dr. Nasir duduk sebagai adun. Saya tanya orang Kota Damansara, berapa ramai ahli PSN yang telah jadi ahli majlis? Berapa ramai ahli PSN yang telah jadi ketua kampung, ahli JKK? Berapa ramai ahli PSN yang telah jadi nazi masjid, AJK masjid? Tak ada. Semua itu PAS yang isi. Dan selama 5 tahun dia sebagai adun, tak ada walaupun sekali dalam perhubungan negeri kita menerima apa-apa aduan. Tak pernah. Dan isu Kota Damansara itu non-isu, tak pernah dibincang dalam perhubungan negeri.
Tak pernah disebut kerusi itu akan ditandingi oleh PAS, kerana PAS ganti kerusi Kota Damansara untuk Paya Jaras dalam parlimen yang sama pada tahun 2008. Pada 2004 kita yang bertanding Kota Damansara. Lepas tu kita tengok dekat Paya Jaras nampak potensi yang lebih baik, maka kita minta tukar. Kita ambil Paya Jaras, kita ganti Kota Damansara. PKR pun ambil Kota Damansara. Tengok 2008 Kota Damansara menang pula. Ya. Lalu minta maaf lah, ada pula yang tak puas hati, dia nak juga Kota Damansara dan nak kekal juga Paya Jaras. Dia kata Kota Damansara dipinjamkan. Kalau ikut orang macam ni, semua seluruh negara Malaysia kita pinjamkan kepada orang lain. Hak tu